Okey, dah mula rekod. Okey. Selamat petang semua. Selamat petang Abang Edi. Selamat petang. Okey, jadi hari ni saya tak boleh on camera sebab masalah internet. Okay. Jadi sebelum saya mula present saya nak bagi tahu minggu ni sesi memang sesi yang serius lah. Tapi minggu depan saya harap semua boleh masuk ya, sebab minggu depan ni saya buat kajian selama lebih 2 minggu untuk sesi minggu depan. Jadi haraplah semua masuk. Yang tu memang tentang perpustakaan. Okay. Jadi untuk hari ini, ingat tak topik apa? Nama topik? Tugas-tugas SU dengan tugas saya rasa semua tugas untuk ni kot. Ada jawatan kuasa tertinggi. Itu actually kandungan. Tapi tajuk hari ini ialah kesetiausahaan dan kebendaharian. Boleh nampak ya skrin saya? Boleh. Okay. Apa yang kamu semua tahu masa saya kata kesetiausahaan dan kebendaharian? Bendahari tu yang jaga wang, yang kesetiausahaan tu penolong pengurus kan. Ya. Kalau saya setiausaha tu berkaitan dengan surat. Kalau bendahari dia berkaitan dengan duit lah. Okey. Apakah itu setiausaha? Ini buku kata. Yang ni agendaris. So, yai, to, alif, hamzah, waw, so, ha, alif. Betul tak? Betul. Betul ni? Wah. Sebab saya masa form 2 belajar Jawi. Okay, orang yang dia ambil bekerja untuk mengurus urusan surat menyurat. Seperti yang saya kata, dia ni berkaitan dengan surat lah. Okay, bendahari, dia ni pengurus wang kesatuan. Next, tugas-tugas setiausaha. Okay, tugas setiausaha tu macam bukan spesifik untuk setiausaha PSS, tapi macam yang lah. Dan presentation ni kalau saya sebut setiausaha, ia juga maksudkan setiausaha dan timbalan setiausaha. Kalau bendahari dan timbalan bendahari. Pengurusi dan naib pengurusi. Okey, merancang agenda mesyuarat dan menyediakan surat panggilan mesyuarat. Tetapi kalau PSS kita, siapa yang urus benda ni? Bukan setiausaha yang akan urus untuk kita. Pengurusi? Bukan pengurusi. Sebelum ni saya buat bukan rangkaian sumber. Semalam siapa yang buat announcement kat group? AJK promosi kat Flash. Ya betul. Ketua unit promosi. Okey, mengedar surat panggilan mesyuarat dan memanggil mesyuarat itu pun untuk kita. AJK promosi mencatat minit mesyuarat. Kalau mesyuarat di sekolah, satu setiausaha yang akan urus ataupun AJK promosi yang akan mencatat minit. Menyiapkan laporan dan menyediakan minit mesyuarat, menguruskan mesyuarat jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa kerja, merancang bersama AJK segala aktiviti organisasi ataupun persatuan sepanjang tahun, bertanggungjawab terhadap pengurusan rekod dan fail berkaitan organisasi dan persatuan, menyediakan laporan, taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan mengenai pengurusan organisasi ataupun persatuan, memastikan semua aktiviti yang dirancang berjalan dan dilaksanakan mengikut perancangan, melakukan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengerusi. Sampai sekarang faham?
Faham? Faham. Next. Tugas-tugas bendahari. Memungut yuran kelas dan memastikan semua ahli membayar yuran tersebut. Ini silap tau. Ini bendahari kelas. Saya tersilap. Mengumpul senarai barangan daripada AJK peralatan, membuat pengiraan jumlah perbelanjaan dan jumlah baki yang tinggal. Kalau untuk PS kita bukan AJK peralatan, AJK promosi juga. Sebab AJK unit promosi ni, dia ni ada 2 unit. Satu unit promosi, lagi satu unit operasi. Macam quartermaster. Membuat pengiraan jumlah pembelanjaan dan jumlah baki yang tinggal, memberikan voucher kepada penerima yang membuat pembelanjaan tanpa resit, mengagihkan wang kepada pihak yang berkenaan mengikut perbelanjaan, menyedia dan membentang penyata kewangan dalam mesyuarat, menghantar laporan penyata kewangan kepada setiausaha. Okay. Kalau mengagihkan wang kepada pihak yang berkenaan tu ketua unit operasi. Tu ikutlah kalau contoh kita nak mengubah suaikan rak buku, okey, maka yang pihak yang berkenaan tu ketua unit rak buku. Kalau nak beli komputer baru, ketua unit pengautomasian. Okey. Faham? Faham. Tahu tak apa tu penyata kewangan? Penyata kewangan tu yang macam yang kertas kecil tu Kertas kecil. Tak, kurang jelas lah. Tisha tahu tak penyata kewangan? Tisha? Dia account. Dia ada 2. Nyata kedudukan kewangan dengan akaun perdagangan dan untung rugi. Pandai akaun lah tu. Okey, tapi kalau kita tak ada lah untung rugi dengan perdagangan. Kita macam penyata kewangan tu macam kita ada mereka ni catatkan berapa aset yang kita barangan tu kan. Berapa jumlah barangan, harga barangan tu mereka kira dalam penyata kewangan. Tapi untuk perusahaan kita takkan gunakan penyata kewangan, kita gunakan akaun pembelanjaan dan apa yang nama dia? Akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun penerimaan dan pembayaran. Okay. Maaf ya, saya blur sikit hari ni. Okey. Ini spesifik untuk setiausaha PSS MKKGV menyediakan buku log. Seperti yang saya katakan, buku log tu macam buku panjang. Tapi untuk setiap pengawas PSS memang kena ada satu buku log kecil. Kalau buku log rasmi PSS dia ni besar, buku besar. Kalau buku log pengawas PSS tu kecil. Pernah tengok tak buku log pengawas PSS? Tak. Okey, kalau tak apa, nanti saya ambil lah gambar dekat WhatsApp. Saya hantar gambar dekat WhatsApp. Tahu kan yang buku 555 tu? Tahu. Macam tu lah bentuk dia. Selamat datang Patricia. Patricia. Okay, tak apalah. Okay. Mengumpul laporan dari setiap AJK unit. Ini penting sebab AJK unit ni dia pun kena buat laporan. Nanti saya akan ajar macam mana AJK unit ni harus buat laporan. Mengumpul maklumat mengenai catatan penerimaan dan perbelanjaan daripada bendahari. Nanti saya akan tunjuk juga catatannya. Okey, menyediakan surat rasmi untuk pihak pengurusan sekolah jika mempunyai hal-hal tertentu. Contoh, hal-hal yang akan menyebabkan kita menyediakan surat apa?
Contoh. Ada tak? Idea sikit. Ada kerosakan atau apa-apa dekat PSS. Ya pandai. Bateri shine Aina. Aina, sorry. Suara ni macam sama je. Bateri shine dengan Aina. Okay. Menyediakan Okey, seterusnya bendahari PS SMKKGB mengumpul dan menyimpan semua duit PSS, menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran yang saya tunjuk tadi macam ni. Nanti kita akan buat tugasan. Ya. Menguruskan segala pengurusan kewangan, mendapatkan laporan pembelanjaan daripada ketua-ketua unit. Ciri-ciri seorang setiausaha cemerlang. Saya nak tanya, ada tak sesiapa pernah jadi setiausaha? Tak pernah. Ada tak yang pernah? Dalam mana-mana kelab ke? Tak pernah. Oh, tak pernah saya pun tak pernah. Tapi saya minat nak jadi setiausaha tapi tak pernah. Menggunakan bahasa yang sama dalam pengurusan, memahami pengurusan, kemahiran komunikasi yang tinggi, mampu menghadapi cabaran, bijak dan menjaga imej organisasi. Okey, apa yang saya maksudkan dengan menggunakan bahasa yang sama dalam pengurusan ialah, dia buat laporan dalam satu bahasa, jadi dia juga kenalah pandai-pandai guna bahasa yang sama semasa pengurusan apa-apa, komunikasi ke antara pengurusi dan setiausaha, memang dia gunakan bahasa yang sama. Okey, kamu semua ingat tak bahasa mana yang kita harus gunakan dalam pengurusan? Bahasa Melayu. Ya. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tak? Bahasa Melayu saja. Nanti kalau ketua unit, dia pun kena buat laporan bahasa Melayu juga. Janganlah sampai bahasa Jepun. Mana Arif? Arif? You know. Jangan buat bahasa Jepun Yes. Okay. Memahami pengurusan. Okay, dia kena tahulah apa yang dia sedang buat. Macam pengurusi suruh buat, so dia pun buat. Dia kena fikir, kenapa pengurusi suruh buat benda ni? Kenapa dia suruh buat surat? Tu kamu kena faham seorang setiausaha yang cemerlang. Kemahiran komunikasi yang tinggi. Dia kadang-kadang setiausaha ni dia kena jumpa pengetua kalau apa-apa urusan. Dia kena jumpa pengetua, dia kena hantar surat kepada pengetua. Dia yang harus komunikasi. Jadi dia kena pandai dalam kemahiran komunikasi. Mampu menghadapi cabaran. Okey, tiba-tiba kamu dah buat surat dalam komputer kamu, tiba-tiba dah padam. Jadi kamu kena hadapilah cabaran tu. Kamu kena buat balik surat tu. Jangan bagi alasan macam saya buat tapi dah hilang. Seorang setiausaha yang cemerlang tak boleh bagi alasan-alasan macam tu. Seterusnya bijak dan menjaga imej organisasi. Sebab dia yang akan buat surat kepada pihak pengurusan nanti. Kalau dia tak betul-betul buat, memang itu akan membahayakan imej organisasi. Okay, ciri-ciri seorang bendahari cemerlang. Bersistematik. Dia kena bersistematik lah. Dia kena buat akaun, catatkan pembelanjaan, penerimaan wang dan tu. Tak boleh senang-senang catat dalam satu kertas lepas tu hantar. Itu bukan sistematik. Boleh dipercayai. Ya. Kadang-kadang ada kan kes dia curi, dia duit tu dia gunakan untuk kegunaan peribadi. Yang tu tak boleh. Seorang bendahari ni dia harus setia dengan organisasi, mementingkan kekemasan dalam tugasan. Ya, macam sistematik. Ini berkaitan dengan sistematik. Mahir dalam mencatat akaun ataupun penyata kewangan. Sebab tu sesi pertama saya bagi tahu kan, normally bendahari ni kita ambil pelajar akaun sebab dia adalah yang kemahiran tu mencatat.
Jadi kalau yang catatan yang kita buat untuk organisasi pun dia ambil dari buku akaun juga. Nanti kamu akan belajar macam mana nak buat akaun. Hari ni saya jadi cikgu akaun lah untuk kamu semua. Best kan saya jadi cikgu? Yes. Best. Okey, tidak mempunyai sikap kemalasan dan membuang masa, setia kepada pengurusan. Okey, sekarang kita buat cara praktikal. Surat aduan. Seperti yang tadi Aina kata, kalau apa-apa kerosakan kita kena buat surat aduan. Jadi sekarang saya nak tunjuk proses buat surat aduan tu. Yang pertama, ketua unit ataupun mana-mana pengawas PSS. Dengan setiausaha. Ketua unit harus mendapatkan kebenaran dari pengurusi ataupun naib pengurusi memberi memo kepada setiausaha dalam bentuk bertulis atau mesej WhatsApp. Okey, contohlah sekarang komputer pengautomasian dah rosak. Ketua unit mana yang kena buat laporan? Yang kena ambil tindakan? Ketua pengautomasian. Ya, pengautomasian. Takkan macam tiba-tiba komputer rosak tapi AJK rak buku pula yang bagi tahu saya. Itu macam salah. Macam tak ada fungsi untuk seorang ketua unit pengautomasian tu. Jadi ketua unit pengautomasian kena segera kena bagi tahu saya ataupun Kak Liana lah. Okey, ketua unit pengautomasian tahun ni siapa? Rishikesan. Ya, Rishikesan. Nanti Rishi dia kena bagi tahu saya ataupun Kak Liana ataupun cikgu apa yang akan lepas tu apa yang akan dibuat ialah dia kena bagi memo kepada setiausaha. Dia bertulis ke atau mesej ke, dia kena bagi tahu setiausaha. Nanti proses kedua, setiausaha dengan pihak pengurusan sekolah. Setiausaha harus menyediakan surat dan mendapatkan kebenaran daripada guru PSS untuk menghantar surat kepada pihak pengurusan. Okey, kalau untuk lebih selamat, selepas dia print surat tu, kita akan chopkan surat tu. Kita ada satu chop untuk PSS KGV kan. Nanti kita akan chopkan dan cikgu akan sign. Cikgu ataupun pengurusi, dia sign. Lepas tu baru setiausaha hantar kepada pengurusan sekolah. Okay. Next, pengurusan sekolah kepada pihak berkuasa. Pengurusan sekolah akan ambil iktibar dan menghubungi pihak berkuasa. Jadi benda ni harus sistematik ya. Kalau tak sistematik, nanti kita tak akan dapatlah kerosakan itu dipulih baik. Okey, ini contoh memo. Ini kandungan memo. Selamat petang. Selamat petang pula. Selamat tengah hari. Kayo Hel. Ini kalau kamu WhatsApp lah. Tolong buat surat untuk kerosakan akaun dekat perpustakaan. Yang ni tak apa, kamu boleh guna je bahasa informal. Tak ada masalah. Tapi yang ketua unit tu dia kena bagi semua maklumat berkaitan. Akaun. Okey, akaun rosak kan? Akaun mana? Nombor siri akaun tu. Kalau komputer rosak, komputer mana? Nombor siri komputer tu. Contoh kalau rak buku dah kena air hujan. Rak buku mana dia kena bagi tahu. Almari mana, rak buku mana. Okey, ini kandungan surat setiausaha. Yang harus adalah nama dan alamat perpustakaan, nama penerima dan alamat pejabat sekolah. Sebab setiausaha tu dia buat surat kepada pengurusan sekolah, maka dia kenalah buat untuk sertakan alamat pejabat sekolah. Lepas tu ke atas apaan tuan atau puan, penyataan isu, ini ada 2 kali. Kata penutup dan tanda tangan. Okey, sekarang nak buat tak tugasan hari ni? Boleh nak. Boleh nak. Okey. Apa tugasan? Kita akan buat sama-sama ya. Tugasannya ialah kita buat pembetulan dalam surat ni. Okey, first. Yohalina anak perempuan Sudakaran, nombor 45 Jalan Happy, Taman Indah, 70200, Seremban, Negeri Sembilan. Ada kesalahan tak? Tak ada. Okay, tak ada. Tak ada ada. Okay. Next, pengetua SMK. Kalau tak salah saya tak akan kacau lagi yang benda ni. Pengetua SMK King Joshua, Jalan Zaabah, 70100, Seremban, Negeri Sembilan. Ada kesalahan tak? Saya rasa SMK kan jadi penuh kot.
SMK Jachwi. Saya rasa yang SMK tu kena tulis penuh. Sekolah Menengah Kebangsaan kena tulis penuh. Saya mark ni dulu. Sekejap. Okey, yang ni Puan Fizi kata SMK Jachwi tu. Okey, 30 April 2021. Ada kesalahan tak? Kena tulis penuh. Kenapa? Sebab formal letter. Ulang boleh? Sekejap. Saya nak pakai handphone ni. Okey, ulang sekali lagi. Tulis penuh 30 April 2021. Okey. Tandakan tu. Okey, next. Kerosakan aircon di perpustakaan. Ada kesalahan tak? Tak ada. Saya rasa kena guna penghawa dingin. Tak ada. Okey, Puan Fizi kata aircon tu salah. Okey, dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas. Saya Yohelina, anak perempuan sutradara, Setiausaha Pengulas PSS. Ada kesalahan tak? Tak ada ya? Setiausaha Pusat Sumber Sekolah. Okey. Next. Okey, saya nak tanya sekarang. Priyanka. Okay. Dimaklumkan bahawa perpustakaan Pusat Sumber Sekolah telah menghadapi kerosakan penghawa dingin. Ada kesalahan tak Priyanka? 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 Okey, tak ada respon, tak apa. Batrisha, Atika boleh tolong? Atika, boleh tak tolong kalau ada setiap mana-mana pengertian saya dia ni rosak mic ke apa, dia tight. So bagi tahu saya kalau dia tight apa-apa. Oh, boleh. Boleh, okay. Okey, ada tak siapa jawab? Ada tak ayat ni ada kesilapan ke apa? Ada. Tak Ada. ada kot. Okey. Jadi kami memohon pihak tuan untuk mengambil tindakan Perpustakaan perpustakaan apa kesilapannya? Pusat Sumber Sekolah. Okey. Untuk mengambil tindakan peruntukan kos terhadap isu ini. Alat tersebut adalah bla 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 yang ini semua. Ada tak apa-apa kesilapan? Tak ada. Tak ada. Okey, oleh kerana perpustakaan sering digunakan untuk sesi pembelajaran dan pengajaran, keadaan agak panas tanpa penghawa dingin ini menyukarkan sesi PDP di perpustakaan. Ada tak apa-apa kesilapan? Tak ada kot. Tak ada. Okey. Pihak pengurusan PSS berharap agar pihak tuan dapat mengambil tindakan segera terhadap isu tersebut. Ada apa-apa kesilapan? Tak ada. Ada. Sekian. Ada kesilapan tak? Tak ada. Okey, sekian. Yohelina, anak persaudaraan Setiausaha Pengawas PSS SMK. Ada tak kesilapan? Ada. Kena ada tanda tangan. Okey, ya, tanda tangan tu tak apalah kita bagi sebab mana saya tak tahu macam mana nak buat tanda tangan ke sini. Okay, itu kita abaikan je lah. Okey, so tu je Okey, saya Yes. Okey, Itu saya saja. continue.
Ada tak apa-apa kesilapan lain? Okey, kesilapan pertama. Kenapa silap? Ini ada tak idea? Sebab tu bukan alamat perpustakaan sekolah. Ya betul. Ni bukan pusaran sekolah. Okey, yang ni betul. Yang ni betul. Yang ni betul. Lepas tu yang ni pun betul juga sebenarnya. Ni betul. SMK Joshi cukup. Okey. Yang seterusnya. Dekat sini. Ada kesalahan. Patut letak puan atau puan. Ya, kata sapaan tu tak ada. Okey, seterusnya yang ni betul. Aircon. Lepas tu dengan segala hormatnya merujuk kepada perkataan ini sebetul juga. Kat sini ada kesilapan. Sebenarnya kalau kita buat surat macam ni, color salah. Kita tak perlu sebut mengenalkan diri. Kenapa? Sebab di bawah ni dah ada siapa yang buat surat tu. Yolina Napa Sultan Setiausaha. Jadi kita tak perlu sebut siapa yang menulis surat tu. Faham ya? Faham. Dimaklumkan bahawa perpustakaan am yang ni betul. Yang ni betul. Boleh je perpustakaan am. Tak perlu pun. Betul. Cuma dekat sini kita kena tambah. Pusat sumber sekolah ni kita tambah PSS. PSS. Sebab nanti kita tak perlu sebut lagi pusat sumber sekolah kita terus sebut PSS saja. Okey. Telah menghadapi kerosakan penghawa dingin. Okey, kat sini actually ada kesilapan bahasa. Bukan penghawa dingin. Pendingin hawa. Ya. Sini pun sama. Pendingin hawa. Faham tak? Faham. Kenapa pendingin hawa? Sebab dia mendinginkan hawa, bukan menghawakan dingin. Sebab tu pendingin hawa. Bahasa tu penting lah. Nanti kalau kita ada apa-apa bahasa, kesilapan bahasa macam ni, penghawa dingin, memang macam image PSS tu boleh rosak. Okay, next. Jadi kami mohon pihak ini semua sama. Ini semua betul. Yang ni pun betul. Cara menyatakan macam ni pun betul. Lepas tu oleh kerana perpustakaan sering digunakan untuk sesi pembelajaran dan pengajaran, di sini ada kesilapan. Apa yang silap bukan pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran. Ni salah. Lepas tu keadaan agak panas tanpa penghawa dingin. Ini menyukarkan sesi PDP di perpustakaan. Pihak pengurusan PSS berharap agar pihak tuan dapat mengambil tindakan segera terhadap isu tersebut. Okey, sini tak ada kesilapan. Ini salah. Kenapa salah? Terima kasih. Ya, kita kena sebut terima kasih. Sekian tu tak cukup. Kita kena tahu terima kasih. Okey, sekarang jom kita buat pembetulan. Okey, first. Puan Fizi, kat sini nak type apa? Type alamat sekolah. Alamat perpustakaan. Cuba sebut alamat perpustakaan tu. Perpustakaan.
Ah, macam mana? Perpustakaan am lah. Kita perpustakaan am. Kalau tak ada tulis silangan pun tak apa. Perpustakaan am pun boleh. Sama. Oh, toilet break please. Okay, boleh. Ini. Okay, perpustakaan am. Lepas tu SMP Industry Alan Zahba. Alamat pastikan betul ya. Zahba 70 apa 70 100. 100. Sandakan Seremban. Perlis. Betul. Okey, saya check lah kamu semua ni fokus ke tak? Seremban. Brunei Darussalam. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Ada kursus nak ke? Kalau tak nak pun tak apa. Okey, ni betul pengetul. Yang ni 31 April 2023. 23. 33 ni. Make it as dumb as Satu possible, please. 30 lah. Mana ada 33. Okay, next. Apa tu aircon bahasa Melayu? Pendingin hawa. Okay, pendingin hawa. Pendingin hawa. Hawa. Benda ni kalau boleh kita boldkan. Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas, ini kita buang. Ini dimaklumkan bahawa perpustakaan am. Yang ni kalau nyatakan nama tempat, gunakan capital huruf besar. Pusat sumber sekolah telah menghadapi kerosakan pendingin hawa. Jadi kami mohon pihak tuan untuk mengambil tindakan semua oleh kerana perpustakaan sering digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran. Pendingin hawa. Okey. Lepas tu yang ni nak tanya apa? Sekian Sekian, terima kasih. Sekian ada nota ini tah? Tak ada. Actually Tak ada. Terima kasih baru. ni. Ada yang letak nota, ada yang tak letak nota. Tapi boleh je, sekian terima kasih. Lepas tu setiausaha habis, dia kena tunjuk pengurusi atau naib pengurusi dulu. Dia check betul-betul. Lepas tu dia kena print. Print baru hantar kepada siapa? Pengetua. Kalau pengetua, kalau di sini ada pengetua, kena hantar dekat pengetua. Terus kena hantar dekat pengetua setiausaha yang kena buat. Ada tak yang berminat nak jadi setiausaha? Yang suka buat surat ke apa? Ada tak? Ada yang? Tak ada. Tak ada. Sekejap, ada orang message.
Okay. Next. Kita pergi. Ini contoh sekolah dengan pihak berkuasa. Ini sekolah lain. Ini SK Sikuati di Kudat Sabah. Ini contoh. Contoh surat dari pihak sekolah. Kalau pihak sekolah memang mereka akan ada logo sekolah semua. Logo sekolah yang macam sama lah macam surat yang kita dapat. Contoh kalau ada cuti, kita akan dapat surat kan? Sama lah macam tu. Format dia. Next, laporan. Okay, yang kamu tahu laporan ni yang kita belajar masa sekolah rendah, masa sekolah menengah. Tu laporan macam karangan kan, karangan panjang-panjang. Tapi untuk PSS, kita gunakan cara sistematik, kita buat macam ni je. Ni contoh laporan. Tapi untuk laporan saya tak ada tugasan. Untuk setiap aktiviti kita akan buat laporan macam ni. Akan ada nama program, tarikh, masa, tempat, penglibatan, objektif, ringkasan, aktiviti dan implikasi kewangan. Okay, nanti kamu boleh tengok lepas kita habis semua sesi, saya akan buatlah satu laporan tentang setiap sesi yang kita buat. Nanti kamu boleh rujuk. Kalau setiausaha, dia memang kena buat laporan. Setiap tahun dia setiausaha ni dia kena buatlah laporan tahunan. Laporan tahun ni kena ada setiap aktiviti untuk tahun tersebut. Kalau tahun ni 2021, setiap aktiviti dia kena buat laporan macam ni. Okay, next kita bagi kepada pendahari. Okay, akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, sebab kamu semua belum form 5 kan? Kalau kamu buka buku teks prinsip perakanan form 5 memang ada benda ni. Akaun penerimaan dan pembayaran untuk kelab. Faham kan sampai sini? Ada apa-apa nak Faham. bosan ke kelas hari ni? I mean, sesi hari okay. Sebab yang ni kita kena buat banyak praktikal dengan banyak teori. Kita kena belajar macam mana nak jadi setiausaha yang cemerlang, macam mana nak jadi pendahari. Tapi minggu depan saya janji memang topik dia memang interesting sangat. Okay, ini kita panggil format T. Kalau Tisha tahu kan format T? Ingat kan? Format T dengan format penyata. Tak. Tak ingat? Tak ingat. Ni format T tu macam ni lah kita buat dalam T. Kalau format penyata tu macam satu baris. Kena buat revision ni Tisha. Okay. So siapa yang nak belajar prinsip perakaunan, tengoklah ini cara kami buat akaun. Ini satu akaun je, ni baru akaun penerimaan dan pembayaran. Memang ada banyak akaun yang kita kena buat. Okay, kita untuk seorang bendahari kelab ada dua pilihan. Satu, dia guna buku tunai ataupun akaun penerimaan pembayaran macam ni. Buku tunai tu, sekejap saya tunjuk contoh. Buku tunai. Tapi bentuknya hampir sama. Bentuk ni hampir sama. Cuma yang butir-butir tu berbeza sikit. Okay, sekarang saya jadi cikgu akaun. Okay, first kita kena tulis kelab mana. Kelab kalau kita tulis Pusat Sumber Sekolah SMK Industri. Lepas tu akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember, tarikh mana. Kita memang gunakan 31 Disember sebab hari tu kan kita buat yang akaun ni untuk 1 tahun. Jumlah untuk 1 tahun, jadi kita gunakan 31 Disember. Okay. Baki BB ni ialah sekarang tahun 2021. Mungkin akan ada kan baki duit PSS tahun lepas. Akan ada kan?
Tapi kat sini macam ribu-ribu. Tapi untuk kita mungkin macam RM30 ke RM50 ke akan ada. So kita tambah dekat sini. Maaf ya, gangguan sikit. Baki BB. Lepas tu yang ni sebelah kiri ni penerimaan, duit masuk. Kalau kanan duit keluar. Kalau dalam account kami panggil debit, kredit. Kalau lebih senang bahagian ni faham. Bahagian ni duit masuk, ni duit keluar. Okay, kita senaraikan untuk 1 tahun yuran alih berapa sudah dikumpul. Ni semua, ini untuk kelab yang dekat luar-luar sana, kelab swasta. Kalau kita nanti saya akan tunjuk macam mana nak buat untuk PSS. Ini keluar, duit keluar. Lepas tu baki HB ialah selepas kita kira jumlah kedua-dua bahagian ni, kita kena bandingkan yang mana lebih besar. Okey, yang ni lebih besar, jadi kita tulis pada dua-dua bahagian. RM7,000. Kalau di sini RM17,000. Lepas tu baki HB ni, kita kena tolak yang ni, jumlah yang ni dengan yang ni. Kita dapat baki HB. Jadi jumlah bahagian ni kita tak perlu tulis lah. Kalau jumlah bahagian ni kecil, yang ni besar, kita baki HB ni kita tulis dekat sini. Kita tolak jumlah ni dengan jumlah ni, kita dapat baki HB. Baki BB ni sama dengan baki HB. Baki BB maksudnya sekarang 2021, nanti baki BB tu akan dibawa ke 2022. Faham ya? Faham. Okay, tips Faham. saya bagi. Kalau nak lebih senangkan tugasan kamu, kamu boleh yang bendahari ni dia boleh simpan duit. Naib bendahari dia catat. Dia catat dalam satu kertas ke, ataupun ketua unit pun dia akan buat satu catatan untuk pembelanjaan. Kena kumpul lah nanti bendahari tu berapa. Okey, contoh kalau komputer pengautomasian, nanti pengautomasian dia akan bagi tahu kami dah gunakan RM5,000 untuk pengautomasian. Kalau rak buku, kami dah gunakan RM200 untuk rak buku. Nanti naik bendahari tu dia kena catatkan pembelanjaan untuk tahun tu. Okey, sekarang kita buat aktiviti. Tisha, ready tak? Tak. Okey. Dah lama kan tak buat? Betul. So first, baki saya nak panggil satu persatu. Arif. Okay, kalau saya panggil nama cakap ya ya. Arif. Ya. Yang pertama, baki duit tu kat mana? Kat sini ke kat sini? Kiri ke kanan? Ini, mini, mini, mo, latai, latali, tamplong, kanan. Kanan. Betul ke? Betul kot. Okay, sebab Tisha ni dia pelajar akaun juga. Okay, Tisha, saya bagi kamu tugasan. Kalau mereka sebut apa-apa salah, kamu kena betulkan ya. Kalau saya pun salah? kalau kamu pun salah, saya betulkan. Okay, yang Hara kata tu betul tak dekat kanan baki duit ni? Tak. Kat kiri. Okay, kat kiri. Kita type baki HB ke BB? BB. Berapa ringgit? RM40. Okay. Sekarang, Ku Hafizi, yuran pengawas PSS. Kiri ke kanan? Kiri. Tisha? Tisha will be like, habis lah saya hari ni. Yes, kiri. Kiri ya.
Yuran pengawas PSS. Kamu akan tanyalah kenapa 240? Sebab seorang normally kita kumpul RM10. Jadi kalau 24 dia jadi RM240. Okay. Lepas tu pembayaran wifi. Alia. Ya. Ada dua Alia kan? Nur Alia. Nur Alia. Sorry, Nurin Alia. Aduh. Ya. Okay, bahagian mana? Kiri ke kanan? Pembayaran wifi ke? Pembayaran wifi. Kanan rasanya. Kanan, betul. Sorry Disha. Betul kan Disha? Betul. Betul. Wifi ni dikira untuk setahun bukan macam bulan Januari berapa, bukan macam tu. Kita tambahkan. Sebab ini kita buat pada akhir tahun, nanti kita jumlahkan semua pembayaran wifi tu. Okay. Sumbangan PIBG, Majda. Ya. Kanan ke kiri? Kanan kot. Kanan. Tisha? Sumbangan kan? Sumbangan PIBG. Kiri. Kiri. Okey, sebab ini kamu mungkin confused sumbangan PIBG. Sumbangan PIBG itu sumbangan yang PIBG bagi untuk kita, bukan kita yang bayar. Itu sumbangan PIBG keluarga yang kita bayar. Sumbangan PIBG untuk PSS ni mereka bagi sumbangan untuk pembangunan PSS. Kalau secara umum saya tak pasti berapa ringgit. Ini cuma andaikan je lah. Ini bukan yang betul-betul Ini cuma contoh saja. Ni sumbangan PIBG ni sebab dia ni amount dia besar, jadi cikgu yang akan simpan, guru PSS. Next, sumbangan persatuan bekas pelajar. Trinetra. Ya. Sumbangan persatuan bekas pelajar, kiri ke kanan? Kiri. Kiri, yes. Tisha? Betul. Okay. Jadi untuk hari ni, macam untuk tugasan ni, Tisha jadi bendahari sementara dan yang lain jadi naib bendahari. Saya jadi cikgu lah. Best kan Cikgu Harry? Best. Lagi garang. Baik. Saya garang ke? Scary. Okay, yang Scary ni Harry. sebab besar sangat ni. Okay. Kena besar. Okay. 3 rembuk. Saya harap cikgu akaun saya akan tengoklah video ni dekat YouTube. Jangan. Tiba-tiba kita POV lah. Tiba-tiba kelas akaun saya tiba-tiba cikgu nak ajar lah akaun penerimaan dan pembayaran untuk kelab. Cikgu on video ni pula. Habis saya. Okay, next. Kebaikan pendingin hawa. Siapa pula lagi? Joanne. Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. Isha? Betul. Okay, betul. Kalau lebih senang, saya copy paste je. Saya copy ke kat tadi?
copy. Paste. Okay. Kosong. Pembelian. Nak tanya siapa? Anusri. Anusri. Kanan. Betul ke Tisha? Betul. Betul. Actually kamu semua belum tengok lagi, jumpa lagi Abang Harry yang garang. Saya haraplah kamu semua akan siapkan tugasan yang saya bagi. Nanti saya katakanlah marah. Semalam pun saya tak marah pun. Maybe yang pengawas PSC-nya tahulah. Atika dengan Batrisha. Tahu kan? Garang. Okay. Okay, pengubahsuaian bilik teatrik. Aina. Kanan. Kanan. Aina, kucing Betul. sihat tak? Kucing Aina. Sihat. Okay. Kita buat tugasan ni sambil borak-borak sikit lah. Fun sikit. Okay. Ini milik teatrik. Berapa ringgit? RM5,000. Aktiviti bulan PSS. Kanan ke kiri? Kanan ke kiri? Oh, siap. Saya boleh sebut lagi kan? Priyanka. Priyanka tak ada mic kan? Priyanka ada tak? Okey, Priyanka, kanan ke kiri? Aktiviti bulan PSS. Kanan. Tisha. Betul. Pembelian hadiah kepada persaraan guru. Siapa yang saya belum tanya lagi? Saya. Siapa tu saya? Putri. Okey, Putri. Baguslah Putri. Okey. Pembelian hadiah kepada persaraan guru. Okey, ada kepada persaraan guru bukan. Untuk persaraan guru. Atau hadiah persaraan guru pun boleh. Okey, kanan ke kiri? Kanan. Betul. Okey, automatic. Apa saya type je. Pembelian hadiah persaraan guru. Kalau untuk akaun nanti, kalau kamu buat akaun nanti, bukan saja akaun, kalau akaun untuk apa-apa kelab ke persatuan, kena gunakan Excel Excel lebih sesuai untuk buat akaun. Okey. Jadi, ini soalan untuk Tisha. Pembaikan tingkap PSS.
kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Okey. Saya bagi satu tip untuk kalau kamu ni malas type kan, kamu boleh rujuk ni. A 12 kan? A 12. Enter. Okay. Enter. Enter. Okey, tak boleh. Oh, itu untuk duit kot. Okey, tak apa. Tingkap ESS. Sum. Berapa? D 12. D 12. Enter. Dapat. Okey, untuk pengiraan saya bagi tip juga. Okay, kita kira yang ni dulu. Okay, auto sum. Enter. Okay, kita dapat ni. Okay, yang ni kita buat space sikit. Salah. Auto sum. Bagi satu baris ya. Untuk baki HB nanti. So, lepas tu yang ni pun kita auto sum juga. Auto sum. Okay, yang mana paling besar? Kanan. Jadi Okay, kiri. Tapi yang ni cuma sebab kenapa ya? Mana? Okay, saya cuba sekali lagi. N sampai N5. Wait, I forgot to close my mic. Ya. Nothing. Oh ya. Tadi kamu memang switch off. Switch on. God damn it. It's good thing you guys didn't hear me. Okay, disebabkan baki dia ni dekat kanan lebih besar, jadi baki HB dekat bahagian kiri. Baki HB HB N12. Okay, N12 tolak J12. J12. Oh. Okay, yang ni tak apalah, saya guna calculator. Saya tak pandai sangat guna Excel. 4548. 4548. Yes. Tolak ke tambah ni? Tolak. 45 48. 48. Oh, okey. Saya terfikir 45,480. Yang ni dah auto sum eh. Oh. Okey. Yang ini kan tadi yang paling besar. Oh, yang ni sebab okey. Jadi sekarang baki BB untuk tahun depan kita bawa ke bahagian mana? Yang kat kanan ke kiri? Kanan. Dia kanan. Tapi jangan risau, normally kalau untuk pengurusan PSS, baki HB ni dekat kanan. Kalau baki BB ni dia dekat kiri, maksudnya kita gunakan duit sendiri juga, ada penambahan sikit dekat sini. Ini sebab kesilapan yang ni yang saya tak kira. Contoh situasi tu, sebab tu dia terpaksa kat sini. Kita bawa sini. Baki. So far faham kan? Faham. Okay, kalau tak faham, jangan risau. Nanti saya akan upload ke YouTube. Kamu boleh nonton kat situ. Itu je. Ini contoh.
untuk cara membuat akaun penerimaan dan pembayaran. Okey. Kiri duit masuk ke duit keluar? Saya tanya. Duit masuk. Masuk. Kalau kanan, keluar. Yang kamu pastikan ada dua bahagian ni. Cuba buat bentuk T saja. Bentuk penyata saya tak ajar sebab dia ni susah sikit. So yang paling senang bentuk T. Kanan duit masuk, kiri duit keluar. Ada nama kelab tu, pusat sumber sekolah. Dekat tengah-tengah ada akaun penerimaan berakhir pada Disember 2021. Ni tahun ikutlah tahun mana. Lepas tu ada RM dekat sini. Baki HB ada, baki BB ada. Okey. Jadi itu sahaja untuk akaun. Sampai sekarang mana yang susah? Surat aduan ke akaun? Account. Surat aduan. Okey. Kalau kamu tanya saya, dua pun senang je. Okey, tapi akaun sikit susah. Kamu kena faham lah, kamu kena mahir. Okey, saya continue. Laporan ketua unit. Okay. Ketua unit. Kalau saya sebutkan sekali lagi sebab ada yang mungkin lupa siapa ketua unit kita. Ketua unit untuk pengautomasian registration, rak buku Atika, Atika, media surat khabar majalah Batrisya, operasi dan promosi Kashrina, dan lagi satu. Lupa pula. Rangkaian sumber Saidatul. Kalau yang bilik pun dikira unit juga sebab kamu ni jaga bilik itu, kami panggil kamu ketua bilik lah, ketua bilik, pusat sumber, taman sumber, Arif, arkib, Puan Fizi, dan pusat akses, Kisha. Tapi laporan ni yang ketua bilik pun kena buat kalau ada apa-apa urusan. Untuk sementara sekarang tiada urusan lagi, jadi sekarang kamu tak perlu buatlah laporan. What? Excuse me? Oh, okay. Yang ni saya dah buat sendiri. Yang ni senang. Laporan tahunan ketua unit. Tahun mana? Unit pengautomasian. Nama unit dia. Kena ada 2 butir. Itu program aktiviti ataupun pembelanjaan. Yang kamu nampak pembelanjaan ni nanti dia akan dibawa ke sini. Okey. Penerangan. Okey, yang ni kena ada tarik penerangan catatan. Okey, ini contoh 5 hari bulan 5. Kenapa saya tak tak type kat sini 5 bulan 5 tahun 2021. Kenapa? Sebab atas tu dah ada tulis. Atas sudah ada. So kamu tak perlu ulang-ulang. Okay, pembukaan akaun sistem Tarantula baharu untuk guru baharu. Ada catatan ke apa-apa? Tidak. Okey. 7 hari bulan 6 pelupusan buku dalam sistem Tarantula. Berapa buku dilupuskan? 89 buku telah dilupus. Okey, yang ni bukan sahaja yang unit pengautomasian, yang rak buku pun akan catatkan benda ni. Tapi yang ni dalam sistem Tarantula, kalau rak buku dia akan catat pelupusan buku sahaja. Sebab buku tu kita diambil dari rak buku. Jadi kuantiti buku di rak buku tu akan berkurang. Jadi catatan kena tulis 89 buku telah dilupus. Ya, kenapa Tisha? Sistem Tarantula. Saya pernah explain lagi sistem Tarantula tu apa. Sistem Tarantula tu sistem online.
untuk PSS. Sekejap saya tunjuk. Ini sistem tarantula. Nanti akan ada cikgu akan bagi kita ID pengguna dan kata laluannya. Kita akan gunakan sistem tarantula ni. Tahu kan yang meja otomasi ni sistem yang kita pinjam buku ke, pinjam pulang buku, kita daftar buku, semua dalam sistem ini. Akan disimpan dalam sistem ini. Nanti lepas sekolah buka nanti, saya akan ajar macam mana nak buat. Saya pernah 2 tahun jadi ketua unit pengautomasian. Seterusnya pelupusan buku dalam sistem tarantula. 18 hari bulan 6 bengkel pengurusan pengautomasian kepada pengurusan baru. 18 hari bulan 6 hingga 15 hari bulan 9 pemprosesan bahan baharu. Jadi kita tak perlu catat hari dia. Hari dia macam 18 hari bulan 6 berapa buku. Sekali lagi 15 hari bulan 9 macam tu. Kita ambillah tempo tu. Dari tarikh ini sampai tarikh ini kita pernah buat pemprosesan buku. Jadi berapa buah buku telah didaftar. Pemprosesan buku tu bukan hanya didaftar, juga ditampal barcode dalam buku, sudah dibalut. Nanti lepas semua dah balut, kita akan hantar ke ketua unit akan arahkan semua pengurus PSS, buku-buku ni kena letak dekat mana. Seterusnya pengumpulan denda, macam tu juga temponya. Sebanyak RM100 telah dikumpul. Ini lebih terang sikit pengumpulan denda lewat memulang buku. Jadi berapa ringgit telah dikumpul. Jadi duit ni akan masuk ke sini. Tak jelah denda RM100. Faham sampai sekarang? Faham. Okay, so next. Pembelanjaan. Tarik, butir, RM. Okay, yang ni berkaitan dengan setiausaha, kesetiausahaan. Dan ini kebendaharian. Jadi bukan semestinya setiausaha je lah yang ada kesetiausahaan tu. Kesetiausahaan. Saya salah sebut tadi. Jadi seorang ketua unit pun kena ada juga. Kalau kamu ni buat projek individu, kalau kamu ada apa-apa plan nak buat, contoh saya sekarang buat sesi orientasi kan, nanti saya akan buat laporannya. Laporan yang saya tunjuk tadi. Harry, Ya? nak tanya, yang every meeting kita kena tulis dalam buku log kan? Ya, kamu boleh tulis dalam buku log kalau apa-apa catatan kamu nak buat. Yang buku kamu tu bukan buku log, tu macam buku catatan pengawas PSS. Buku log tu untuk setiausaha, tapi sekarang yang simpan tu naib setiausaha yang simpan. Tapi laporan ini setiausaha akan buat ataupun yang menganjur program tu. Kalau sekarang saya yang buat benda ni semua. Jadi saya akan buat laporan nanti. Setiausaha dia kena tambahkan dalam laporan tahunan dia. Okay Harry, thank you. Okay. Ni sumbangan PABG. Sumbangan PABG ni bukan. Sumbangan PABG macam kalau dia nak beli komputer baru, memang PABG tu dah bagi duit untuk pembangunan pengawas pembangunan pusat sumber sekolah. Nanti cikgu akan memperuntukkan kos untuk membeli komputer baru. Yang ni beli. Okay, nanti macam mana dia belanja.
kena catat. Bukan ini saja tapi akan panjang sikit lah. Kalau unit pengautomasian memang tugasnya banyak berbanding dengan unit-unit lain. Tapi untuk tahun ni yang banyak tugas tu siapa? Unit operasi. Unit operasi saya dah bagi dah tugasan. Okey, sebelum tu saya nak ni je lah slide untuk hari ni. Okey. Sekarang saya nak cakap sikit tentang, saya nak jelaskan sikit. Untuk tahun ni ketua unit yang dalam meeting ni ada 2 je kan ketua unit. Apa dia? Ketua unit ada Batrisha dengan Najwa. Batrisha untuk unit media dengan Najwa unit rak buku. Nanti Batrisha kena adalah kontak dengan Rishi Kason, message Rishi Kason nanti. Kamu kena buat laporan untuk video YouTube tu. Ada berapa like dah ada, subscriber berapa dah ada berapa subscriber untuk YouTube channel tu. Pada akhir tahun kena sertakan dalam ada message. Okey. Kena buat laporan macam laporan, kena sertakan dalam laporan tahunan. Okey Harry. Okey, kalau Batrisha macam tu. Kalau Atika, nanti saya akan tanya cikgu macam mana rak buku digital tu sebab kita kena buat satu persatu. First kita tengok YouTube kita ni macam mana. Lepas tu kita arrange lah untuk rak buku. Harry, Untuk buku tu kan, rak buku digital tu, dia bilangan buku tu tak kisah kan nak buku berapa? Tak kisah. Nak tengok ke contoh rak buku digital? Harry, bukan kita dah ada rak buku ke? Tak, yang tu yang dalam link yang cikgu bagi tu kan. Itu bukan rak buku sekolah kita. Yang ni. Sekejap saya tunjuk. Ini mana? SMK Tungku. I baru buka tadi. Ini SMK Tungku. Buku ni ada. Okey, buku ni hari tu saya cari dekat mana. Tak ada ke sini. Ini SMK Tungku. Kalau kedua. Oh, ini bukan SMK KZB punya. Tengok ini SMK Presin 92. Belum lagi banyak sekolah buat benda ni. Hanya ada beberapa sekolah yang hari tu saya share kan. Itu sekolah menengah saja. SK ada yang beberapa SK, SJK yang buat. Nanti kalau sempat kita pun akan buat lah. Nanti sekolah kita famous kan. Memang sekolah lain akan gunakan rak buku tu. Jadi mereka tahulah ada satu sekolah namanya SMK King Joshi. Sebab itulah kita juga kena promosikan kepada sekolah luar. Sebab ini rak buku digital ni bukan hanya sekolah kita yang akan guna, sekolah lain pun mungkin akan guna. Kalau video sekarang yang saya buat ni, ia pun akan berguna untuk sekolah lain. Jadi macam sekolah kita ni dia akan dapat satu nama lah. Penguasa PSS SMK King Joshua telah buat benda-benda macam ni. Jadi sekolah kita akan mengambil kita sebagai suri teladan. Faham ya? Faham. Okey. Untuk sekarang dah habis dah presentation. Okey, saya nak bagi tahu. Okey, minggu depan saya harap semua hadir dan saya haraplah saya akan sempat habiskan buat PowerPoint tu sebab minggu depan saya bagi tahu kan saya ada yang persidangan tu. Dengan pustakawan dari negara lain. Itu untuk 3 hari. Hari Isnin sampai Rabu pagi. Jadi saya haraplah sempat. Esok pun saya ada meeting juga. Mana meeting tu? Yang Jadi tak masuk kelas ke?
Saya dah tanya dah kebenaran. Okay. Yang ni esok saya ada study in Japan Virtual Fair dengan ni Japan Student Service Organization. Nanti jangan risau, saya akan share apa yang saya jumpa masa tu. Apa yang mereka beritahu masa persidangan tu. Mereka macam bagi 3 topik untuk setiap hari, kita boleh pilih topik mana yang kita nak. Jadi saya pilih beberapa topik. Yang topik ketiga tu berkaitan dengan Malaysia. Harry, Ya. yang Japan tu untuk apa? Ni macam macam virtual fair dengan universiti di Jepun. Sekejap saya tunjuk. Tak apa saya tunjuk. Ni 3 hari. So ni yang saya sangat confused tadi. Nasib baik. Sempat. Interested. I'm not sure about registration. Available ke tak? Untuk 3 hari. Registration for form 5, form 4 like that, right? Tak. Ini peringkat antarabangsa. Okay. Jadi tak ada age limit macam tu. So the problem is to sign up. Cakap register now for free tu. Dia tak ada macam form 3. Sebab yang menganjur ni orang Jepun. Mereka mana tahu ini form 1, form 2, form 3. Mereka open saja kepada siapa-siapa yang berminat untuk belajar di Jepun. Tapi Abang Harry bukan macam berminat belajar di Jepun, cuma nak tambahkan ilmu je lah. Siti sekarang banyak buat projek kelengkapan. Tak tahu. Okay. Yang ni. Untuk esok pukul 11. Kalau di sini pukul 11 ada Chiba University, Kyushu University, Senjou Gouken, Fukui, ARC Kyoto, Nagoya, Shimane, Anabuki, Fukuoka. Adalah beberapa universiti akan terlibat. Ada yang join tak hari tu, Minggu Kerjaya dengan universiti di Malaysia? Saya tak pasti. Form 4 dah dapat kan Tisha? Tisha masuk tak? Yang mana? Tak masuk ya. Yang Cik Lee hantar untuk Minggu Kerjaya. Yang tu saya join hari tu. Ini pun sama lah. Cuma yang ni orang Jepun yang handle. Tapi jangan risau, mereka faham lah bahasa Inggeris. Tapi hari tu saya cuba email mereka nak information sikit. Mereka tak faham sangat lah apa yang saya nak bagi tahu. Okay. Jadi apa-apa nak tanya? Harry, how you join the virtual Japan? That website. Japan tu Jepun tu Think Tak, sebab Abang Harry ni adalah kontak-kontak PSS sekolah lain, ada kontak pustakawan semua. Jadi mereka nak apa ke camp ke apa. Abang Harry makan leader. Baru That hari program is just for the pustakawan or semua? umum for the whole world. Sending in that case. Ya? Send website link in that case. Can Yeah, can you share the link? Tapi tak pasti registration masih open ke tak? Boleh lah. Esok program tu. Okay, I just want to read the website. Apa nanti saya hantar link dia. Wait, it's literally Thanks, Harry. Okay. Dan untuk tak apalah sebab minggu depan nak tak saya bagi information sikit. Tak apa. Dah sempat kot. Okay lah, saya rahsiakan benda tu. Ini tentang we have 30 minutes before 5, so why not?
Okey, saya nak bagi, okey dah, tak apa saya beritahu. Kamu sekarang pengawas PSS kan? Yes. Kamu Yes. tahu tak macam mana kamu boleh sambung jadi librarian ataupun pustakawan lepas ni, lepas habis sekolah? Okay. Kamu Interesting. boleh belajar sampai PhD untuk pengurusan perpustakaan. Wow. Interesting. Okay. Kalau di Malaysia ada Universiti Islam Antarabangsa. Ya, kamu Kena boleh belajar juga ke? tak, bukan belajar. Kalau kamu berminat sambung pelajaran tentang pengurusan perpustakaan boleh. Yeah, I think experience in normal school like this is enough lah. Ni PhD in Library and Information Science. So science lah. Dia bukan science tapi management science lah. Well, Kamu boleh lah sambung. Kalau tak, kamu boleh sambung macam ambil diploma dalam pengurusan perpustakaan. Lepas tu kamu boleh join Persatuan Persatuan Pustakawan Malaysia. Kamu boleh jadi pustakawan di Malaysia. Salary, average salary dia ni pustakawan sebulan 2,000 lebih. Ya, 2,500 average ya. Bolehlah sesiapa yang sangat berminat dengan perpustakaan, kamu boleh sambung pelajaran tentang perpustakaan. Tapi bukan kamu kena, kamu kalau nak boleh. Kalau Abang Harry nak satu di bawah pendidikan, lepas tu management science lah, accounting, ekonomi ataupun pengurusan perpustakaan. Faham ya? Faham. Lepas tu Abang Harry juga ambil satu kursus. Sekejap saya tunjuk. Ni last lah saya tunjuk. Selamanya Gmail saya. Ambil kursus ni. Khusus diploma. Okay, diploma in teaching skills and education course. Yang tu. So kamu tahulah betapa sibuk saya ni. Tapi jangan risau, saya masih akan presentation. Ya? How do you manage? How do I manage? Saya bagikan masa je. Sebab kamu tahu kan, saya seorang yang tak suka lah pergi tuition semua. Jadi saya masa lepas sekolah dah PDP habis, terus saya makan. Lepas tu saya buat presentation untuk ni. Malam nanti saya akan sambung kursus pendidikan tu. Kalau ada apa-apa program, kalau masa PDP saya tanya kebenaran cikgu dulu, lepas saya masuk. Kamu kena pandai-pandai urus masa. Tak penat ke? Tak penat lah sebab saya ni seorang yang suka belajar kan. So tak penat sangat. Sebab bukan semua orang dalam hidup ni, bukan semua orang boleh buat semua benda. Bukan semua orang boleh buat benda yang sama yang kita buat kan. Contohlah Arif. Yes. Onamae nan desu ka? What? Sorry. Okay, nampak tak? Dia tak faham apa yang kita buat. Bukan semua orang akan faham. Tapi mungkin kalau karakter dia ni sama dengan kita, mungkin dia akan faham. Contoh, Joanne.
Yes. Ni jawab semua. Ni jawab semua. Play native language ain't fair, bro. Tisha kenapa? Applause. Okay. You play native language versus unknown language, bro. What's Dia that? tak faham. Nampak tak? Nampak tak? Joy tak faham. Sebab kadang-kadang apa yang kita buat tu kita faham tapi orang tu takkan faham. Mungkin kita yang salah ataupun orang tu tak faham apa yang kita buat. Macam tu. I just checked my WhatsApp and then suddenly none desu ka? What is this? Contohlah kalau Batrisha boleh join dalam apa-apa program Girl Squad, boleh ke saya join juga? Tak boleh kan? Tak. Contoh, saya mohon untuk sekolah SMK Puteri, saya dapat ke? Tak dapat. Mungkin ada yang kita memang tak boleh dapat, ada yang kita boleh dapat tapi kita kena usaha. Tapi kalau tiba-tiba dapat je dia bang. Tiba-tiba dapat, kita kena gunakanlah peluang tu. Kalau kita buat benda tu, tiba-tiba kita macam saya tak nak buat lah. Macam tu, kalau kamu kena fikir, benda tu kalau kamu stop sekarang, ada ke orang lain akan dapat kesan negatif. Macam saya dulu saya mengkaji tentang budaya dan agama di dunia. Lepas tu saya stop. Sebab saya nak buat kajian tentang bahasa. Tapi tak ada yang orang lain dapat kesan ke apa-apa. Saya stop macam lah. Kalau saya stop sekarang, buat setiap orientasi ni, kesan negatif tu tak ada kamu semua. Kamu semua tak dapat tentang ilmu PSS tu. So saya tak boleh stop. Jadi kita kena fikir kalau kita nak mula satu benda, kita fikir, okay, boleh ke saya boleh siapkan benda ni sampai akhir? Benda tu sangat penting. Macam tu juga kamu semua. Sekarang kamu semua mohon penguas PSS. Kamu semua dah dapat dah. Jadi kamu semua adalah satu pintu untuk keluar. Kalau kamu tiba-tiba nak tarik diri, boleh, saya takkan tarik kamu balik ke dalam PSS. Tapi kalau dah lebih sebulan, contohlah kalau dah bulan Oktober, kamu tak boleh keluar, tak ada pintu keluar. Pintu keluar tu akan buka tahun depan. Jadi kesan negatif tu bukan untuk kami, untuk kamu sendiri kamu akan dapat kesan negatif. Kamu tak minat, kamu terpaksa kena buat benda tu. Macam tu, faham ya? Faham. Kadang-kadang kita stop benda tu, kesan negatif akan balik dekat kita. Contoh, saya sekarang saya ambil ekonomi dengan account. Tiba-tiba saya nak tukar sekolah, nak ambil kelas sains. Boleh ke saya belajar? Boleh, tetapi dia akan membebankan saya. Kenapa? Sebab sekarang bulan Ogos dah. Nanti saya akan kena belajar dari A to Z. Jadi kita kena fikir betul-betul kalau kita nak buat satu benda. Harry, Ya? Ya? can you share with us about kan kita orang dah form 3 and tak lama lagi akan masuk form 4. So can you like tell us macam mana yang lebih okay, macam science ke or account? Okay. Sebab sekarang yang form 5, form 4 ni saya dengan Tisha je, saya share sikit lah. Sebab tak apalah, kita rekod juga benda tu. Jadi kalau siapa nonton dekat luar sana pun boleh dapat manfaat juga kan. Okay, di KGV kita ada beberapa package. Package ni akan dibagikan kepada dua. Satu, package KRK dan juga package KAA. Seperti yang kamu tahu, kalau kamu ambil kelas Isyamuddin, kamu akan di bawah package KAA. Package KAA ada dua sahaja. Satu, sains tulen. Lagi satu,
kemanusiaan. Sains tulen ni kamu akan belajar AdMed, chemistry, biologi dengan fizik. Tapi KA keistimewaan dia ialah kamu akan ada subjek tambahan 3. Quran Syariah, pendidikan Quran Syariah, pendidikan bukan Quran Syariah, Al-Quran As-Sunnah, pendidikan Al-Syariah dan juga bahasa Arab. Kalau kamu ambil dua-dua subjek ni, Al-Quran Sunnah dan Syariah Islamiyah, kamu tak perlu, bukan ni tadi saya salah sebut, Al-Syariah, bukan Al-Syariah, Syariah Islamiyah. Okay, kalau kamu ambil dua-dua subjek ni, kamu tak perlu ambil pendidikan Islam. Lepas tu kamu kena tambah sains tulen 4 subjek. Lepas tu kemanusiaan memang kamu akan ada AdMed, account, ekonomi. Lepas tu kamu kena ambil sains teras, sains yang biasa. Kita belajar masa form 1 to form 3. Faham tak? Ni untuk sains tulen Yang ni untuk KA. Ni KA. KA. Okay, sekarang saya explain untuk korang. Korang semua KRK kan? Okay. Untuk KRK, kita ada beberapa package. Yang pertama, sains tulen, sains teknikal, sains account ekonomi dan seni ekonomi. Okay, saya explain sikit satu persatu. Sains tulen, teras kamu kena ambil 5 subjek. BM, BI, sejarah, matematik dengan moral ataupun pendidikan Islam. Okey, tadi KA tu kan, diorang kalau sains tulen tak perlu belajar sains teras dengan pendidikan Islam. Jadi untuk mereka BM, BI, sejarah, matematik. Kalau diorang tak ambil sains tulen, baru mereka akan ambil sains teras. Okey, sekarang saya balik confuse ke? Sikit. Okey lah, tak apa, saya explain KRK je lah. Okey, sains tulen. Okey, normally untuk SPM, okey saya explain open sikit. SPM kamu akan diberi 6 subjek teras. Okey, BM, BI, sejarah, matematik, pendidikan Islam ataupun pendidikan moral dan sains. Kalau kamu ambil chemistry ataupun chemistry dan fizik, kamu tak perlu ambil sains. Kalau kamu ambil kelas KAA ataupun sekolah agama, kamu tak perlu ambil pendidikan Islam. Okey. Untuk sains tulen, subjek-subjek sains yang umum di Malaysia ada chemistry, fizik, biologi, sains tambahan dengan sains komputer. Lepas tu sains komputer. Sains tambahan. Ya, sains tambahan tu normally sekolah teknikal akan ada sains tambahan. Sekejap saya tunjuk sains tambahan. Sains tambahan tingkatan 5. Ini sains tambahan tingkatan 5. Sains tambahan ni macam kamu belajar sains tapi tambahan pula kamu ada lebih tambahan lah untuk sains. Dan juga ada lagi satu subjek, English for Science and Technology. Normally kamu boleh jumpa di sekolah berasrama penuh. Tapi KGV kita ada fizik, chemistry, biologi. Yang sains tulen kena ambil fizik, chemistry, biologi, AdMed. AdMed. Lepas tu sains teknikal, kita ada fizik, chemistry dan AdMed. Lepas tu kita juga ada GKT. Itu untuk sains teknikal. GKT tu kita akan belajar tentang engineering drawing lah. Lepas tu sains account pun sama macam GKT, kelas sains teknikal, tetapi mereka tak akan belajar GKT, mereka belajar account. Mereka gantikan dengan account.
kelas What GKT is dengan kelas GKT? GKT ni macam grafik komunikasi teknikal. Dia macam lukis-lukis. Mereka akan lukis-lukis macam ni. Kamu boleh nampak tak? Pernah nampak tak pelajar tingkatan 4 ke 5 yang bawa beg warna hitam, lepas tu ada jalur merah? Pernah. Ada. Itu ialah beg GKT. Memang saya boleh nampak banyak sekolah mereka guna beg yang sama. Mereka akan ada alat-alat macam ni. Lepas tu kita ada akaun ekonomi yang saya dengan Tisha. Akaun ekonomi dibagi kepada dua. Satu kelas Iskandar ataupun kelas Melewa. Kelas Iskandar ni dia ada ADMAT. Akaun ekonomi ADMAT dan dengan semua subjek teras. 6 subjek teras dengan akaun ekonomi ADMAT. Kalau kelas Melewa tak ada ADMAT. Seni kelas Muzaffar, mereka ada 2 elektif. Seni dengan ekonomi. Jadi kamu boleh pilih yang mana kamu nak, tetapi markah kamu pun akan diambil kira untuk pemilihan aliran. Kalau kamu baik dalam sains, kamu boleh dapat sains tulen. Tapi kalau kamu dapat sains tulen, kamu boleh juga mohon untuk dapatkan aliran lain kalau kamu nak tukar aliran. Okey, sekarang saya explain subjek-subjek SPM. Ini yang umum. Subjek SPM bukan 10, bukan 12, bukan 13. Jumlahnya ratus. Lebih 100 kalau tak saya silap. Nampak? Ni compulsory. Ni ada. Compulsory for all Muslim students except students in Islamic stream or who are required to take their respective electives in lieu of this subject. Ini untuk pendidikan Islam. Kalau dia ni aliran agama tak perlu ambil pendidikan Islam. Moral memang compulsory for all moral students. Jadi untuk pelajar moral nanti kamu kenalah fokus dalam moral juga. Kalau pelajar menengah rendah mungkin takkan fokus sangat kan dalam moral. Tapi kamu kena fokus lepas masuk form 4 sebab ada essay semua. Sains yang bukan pure science ataupun Islamic science tak perlu ambil subjek sains ni. Lepas tu ini science and mathematics. Tapi ada juga subjek-subjek yang dah dimasukkan, ada yang ditambahkan ataupun ditukar nama. Ini ini subjek bahasa Perancis tak ada. Bahasa Perancis, Jerman, Korea, Jepun ni dia ada exam lain. Tapi Jepun, Jerman, Korea, lepas tu ada lagi satu subjek bahasa Cina komunikasi yang tu dia ada di bawah KPM tapi bahasa Perancis bukan di bawah KPM. Dia ada exam antarabangsa. Kalau Abang Harry ambil bahasa Tamil dengan kesusastraan Tamil. Sekarang ada juga subjek kesusastraan Tamil di KGV. Kalau di KGV yang umum kita ada bahasa Cina, bahasa Arab, bahasa Tamil, kesusastraan Tamil. Bukan ada Perancis sekali ke? Perancis tak ada dalam SPM. Ni dah tak ada dalam SPM. Oh. Lepas tu ini English for Science and Technology. SPM. Dan SPM tak ada bahasa Perancis dah. Tak ada dah. Dulu ada. Ni semua subjek bahasa. Okey, ini subjek ekonomi dan bisnes. Ekonomi dan bisnes. Kita ada account dengan ekonomi. Sorry bising sangat kat luar. Ini sains sosial dan agama. Yang ni subjek yang kita ada di sekolah kita, pendidikan syariah Islamiah dan juga pendidikan Al-Quran As-Sunnah saja. Geografi untuk KGV tak ada. Form 4, Form 5. Oh, kita tak belajar geografi ya? Untuk Form 4, Form 5 tak ada. Mungkin di dalam future mungkin adalah. Okay, dan ini Arts and Health, kita ada ni pendidikan seni visual di KGV. Music tak ada, sains tukang tak ada. Tapi ada lagi satu sains. Tahu tak sains apa? Sains rumah tangga.
Sains rumah tangga ni kamu akan belajar macam mana nak urus satu rumah. Sekolah kita Masak. ada ke? Mandatory. Kamu akan belajar masak, jahit, tapi KGV tak adalah. Sains Is it mandatory? rumah tangga. Ini sains rumah tangga. Home science. Okay, ini kita tak ada. Ini yang mana-mana pun. Yang ni reka bentuk digital. Ini GKT. Kat mana ni GKT? Wait, so sains rumah tangga basically is the basic stuff lah. Ya. Kamu belajar macam mana Yes, nak yes. jadi house husband or housewife Cooking lah. souffle, dusting the plates, the silverware, bukan whatever. Kamu akan belajar macam nak jahit ke, masak, macam-macam. Kamu boleh cari untuk di sini you all better study. Itu lah. Kamu kena belajar betul-betul. Tapi janganlah kamu nak ambil ekonomi, kamu jangan abaikan subjek sains. Masih kamu kena belajar sains juga. Kalau kamu nak pilih aliran yang kamu nak, kamu kena belajar betul-betul sains dengan matematik. Fokus. Dan juga jangan risau. Kalau kamu tak ambil sains string pun masih kamu kena belajar sains. Tapi saya rasa kalau saya bandingkan sains menengah rendah dengan sains menengah atas, saya lebih suka sains menengah atas. Macam mudah sangat. Dia mudah kalau bandingkan dengan sains menengah rendah. Sekarang lagi senang. Matematik, oh my god. Matematik memang senang sangat. Matematik sains. Cuma admit lah kamu kena belajar. Ada tak siapa tengok result saya masa ujian berkesanan? Tak ada. By the way, hari ni tanya. Actually Kalau- saya nak tanya apa? Kalau sains matematik tu, dia under GKT ke? Sains matematik semua kena belajar. Memang semua kena belajar sains matematik kecuali untuk pelajar yang mengambil chemistry dan fizik tak perlu ambil sains. Faham tak? Okay, faham. So, mana lagi macam better like macam Untuk saya lah sebab saya tak minat sangat sains. Saya ambil account ekonomi. Kalau account ekonomi, tadi kamu nampak kan account ni. Ini. Apa ni Ravi Draj? Apa ni je? Kamu akan belajar lah macam ni, kira-kira macam ni semua. best tak? Best? Nak tengok kalau ekonomi lagi senang actually. Ekonomi tingkatan 4 hanya 4 bab. Hanya 4 bab. Bas kena banyak hafal. Tapi kamu kena belajar macam mana nak buat essay dengan macam mana nak lukis graf. Graf tu memang penting untuk ekonomi. Belajar maths pun kena buat essay ke? Ya, kena buat essay tapi jangan risau. Essay tu tenang saja. Kamu kena tahu fakta-fakta yang harus ada dalam essay kamu. Itu saja. Kamu tak perlu takut Like fakta macam kamu. ekonomi punya lah. Something like that. Ya. Contohlah saya tunjuk ekonomi tingkatan 4. So, how many subject do you take for the Form 4 and Form 5? Okey, untuk SPM saya ambil 11 subjek. Macam ni lah, kamu kena lukis graf semua. Ini topik yang pertama, pengenalan ekonomi. Tapi kenapa saya masuk akaun ekonomi? Sebab satu, saya minat mengira-ngira. Lepas tu, akaun ekonomi ni subjeknya KSSM bermula dari tahun 2017. Jadi kamu tak perlu risau tentang mencari bahan. Bahan tu memang ada banyak.
Dari tahun 2017 dah ada dah KSSM untuk ni. If you ada kat abang sini, please tanya rujuk lah. Lihat, boleh lah. Kalau contoh, kalau kamu nak tanya tentang science stream, boleh tanya Mitiga. Mitiga dia ambil pure science. Rishikesun, ini technical. Saya dengan Tisha, account ekonomi. Kashrina dengan saya Dato' seni. Lepas tu kalau tingkatan 5, Kak Yohel dengan Abang Nitesh, sains tulen. Kak Zahida dengan Kak Aliana, account ekonomi. Jadi kamu tak perlu risau. Kami adalah kalau kamu nak explain. Kalau apa-apa boleh je tanya saya. Saya dah belajar dah sikit tentang subjek-subjek yang ada di sekolah kita, subjek-subjek luar sana pun ada. Tapi Harry, kalau untuk yang subjek elektif tu, Ya. kalau ada yang kita bukan tak mahir, kalau macam kita Okey, jap ni Okey, saya nak off recording boleh? Boleh. Okey, Boleh. boleh. Okey, terima kasih untuk siapa yang nonton di YouTube. Cakaplah bye-bye sikit untuk mereka. Jangan lupa subscribe. Don't forget to like and on the Jangan lupa notification. subscribe, like dan share semua. Bye. Thank you for the watching. Sebab saya takutlah nanti video panjang kan. Okey. Okay, sama.